اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Bekal waktu duha kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh.
اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الذي سنقرأ بعد ذلك يعني الشيخ شيخنا سيد محمد أمين بن عيدروس شيخنا الحبيب زين بن إبراهيم وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فاردده إلينا عند حاجة إليه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد قال الشيخ مؤلف رحمه الله قال الشيخ مؤلف حفظه الله adab ketika bersedekah. Bila kita sambung balik perbincangan kita ni setiap kali mai ke Langkawi kita akan membaca Kitabul Adab karangan Syekhina Sayyid Muhammad Amin bin Andrus dan bisa mengaji dengan dia kitab ni tidak secara keseluruhan lah, tapi pada tajuk tu di Madinah tak nak berzafi menziarahi dia tu. Jadi kitab ni kita dah baca setiap kali mai ke Langkawi, sambung masjid ke masjid, surau ke surau, dan kena kepada kita pada hari ini sambung tajuk adab ketika bersedekah. Malam baca di Temunyung, pagi tadi baca di Candek Kura, ni sambung tadi pagi habis tajuk bab adab puasa, selesai lah. Ni masuk adab ketika bersedekah. Jadi hari ini cerita tajuk kita adab ketika bersedekah. InsyaAllah. Qala Syekh Muallif hafizahullah, berkata pengarang, di antara adab-adab ketika bersedekah, yang pertama, memberikannya sedekah dengan penuh keikhlasan. Sedekah tu kita bagi dengan penuh keikhlasan. Apa maksud ikhlas? Macam-macam terjemah para guru dan ilmuwan.
Depa terjemah ikhlas ni, hurai ikhlas ni dengan macam-macam terjemah. Cuma hak sering kali kita dengar, hak selalu kita duk dengar, ikhlas itu diterjemahkan dengan maksud bulat hati. Bulat ni mana dia tak ada sagi-sagi dah, dia bulat. Bagi itu semata-mata kerana Allah. Buat apa pun semata-mata kerana Allah. Bukan kerana orang puji, bukan kerana orang tengok, bukan kerana nak balasan. Tak. Dia semata-mata kerana Allah. Allah terima ke, Allah balas ke, itu hak Allah. Yang penting dia buat tu tak ada sangkut yang lain kerana Allah. Sini dia kata apa? Memberikannya sedekah dengan penuh keikhlasan. Maknanya tak ada langsung selain daripada Allah. Kita sedekah memang kerana Allah. Ni. Tapi boleh kalau kita nak sandak-sandak tu, nak dempet-dempet boleh. Macam mana maklum? Macam mana maklum? Faham tak? Kita sedekah tu kita nak sandak-sandak sikit boleh tak? Lagu mana sandak? Contoh begini lah. Kita sedekah ni moga-moga dengan berkat kita sedekah, anak hak sakit jadi sihat, pok hak sakit jadi sihat, tok laki hak yang sakit jadi sihat. Moga-moga tu tak apa. Tu tak apa. Kita tak harap sepenuh hati pun syarat aku nak sedekah ni mesti bagi sihat dak. Kita sedekah tapi moga-moga dengan sedekah kita ni damai kebaikan hak lain. Boleh juga difahami dengan innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan baik, nah bila kita buat amal baik, yuzhibnas sayyi'at, akan bawa pi benda hak jahat. Betul? Baik. Jadi dia kata apa sini? Agar amalan sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sedekah dengan ikhlas, Tuhan terima. Ni dah sedekah tu ada gharak yang lain. Apa maksud gharak yang lain? Ada tujuan hak lain. Ada udang sebelik cat ketiau. Orang muda dapat lawak, ada udang sebelik cat ketiau. Dah, bukan tujuan tu. Memang kerana Allah. Adab yang kedua, tidak meminta doa atau balasan apapun kepada sang miskin agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Ni adab. Di sana kita akan tengok ada petua-petua daripada alim ulama juga, ya, yang mana bila kita bersedekah ni masa tu doa makbul. Ini juga dinyatakan oleh agama Allah dan Rasul. Bagaimana disebut, ya, igtanim da'watas sa'i 'inda farhihi bi sadaqatiha. Igtanim da'watas sa'i, rebutlah doa orang yang sedang bergembira. Rebutlah doa orang yang sedang bergembira. Orang yang bergembira ni sebab apa? Igtanim da'watas sa'i 'inda farhihi bi sadaqatiha. Gembiranya itu dengan sebab terima sedekah. Siapa yang tak gembira bila dapat sedekah? Maknanya bila dia dapat sedekah, hatinya gembira. Saat itu doanya makbul. Pengalaman kita sendiri, tuan-tuan. Cerita pengalaman orang tak pernah erti. Pengalaman sendiri. Masa boleh anak nombor 2 tu, perempuan. Nombor 2 ni bahasa psikologi kanak-kanak dia panggil second child syndrome. Sindrom anak kedua. Panggil dia pelik lagi. Angin dia boleh macam ni. Jadi tak apalah, aku boleh anak nombor 2 tu, tuan-tuan. Tak ada masalah, macam biasa. Masa dia bayi tu ada sekali tu berlakulah perkara melibatkan dengan maghrib dan sebagainya, ada riau sungguhlah. Pendek cerita ni, tak cerita lah benda apa berlaku, tapi dia riau, start pada tu dia riau ni saya tak tahu nak kata, sampai tak tokoh mak dia berpening kepala. Pak lagu tu lah, pak nak riau tak riau duk lagu tu lah pak. Mak hak pening kepala selalunya. Pasal apa? Pasal pak ni Allah Ta'ala bagi sifat dia, sifat seorang yang penyabar. Betul tak? Mak tak ada sifat sabar. Mak dia memang seorang yang tak sabar dengan anak.
Betul tak saya kata ni? Betul tak maklum? Hanya ayah saja seorang yang sangat sabar dengan anak. Betul tak maklum? Maklum pandai pangkang? No? Apa bukti-buktinya? Cuba tuan-tuan tengok tengah-tengah malam bila anak riau, siapa yang sabar? Pak, dia boleh tidur, dia sabar sungguh. Siapa yang tak sabar? Mak. Anak riau sikit dia makit dah, tak sabar. Betul juga dah. Betul juga nampak-nampak cara tu. Pak dia boleh sabar, dia boleh tidur. Tidur sampai tak bangkit. Dia sabar sungguh. Mak dia tak sabar. Anak riau tengah malam dia bangkit buat susu, bangkit bancuh susu, kan, bagi susu sampai anak tu tak riau. Mak dia tak sabar. Baik tuan-tuan. Jadi bila duk riau nak buat ke mana ni? Lepas tu kan tak tahu, ubat macam-macam. Alhamdulillah lah kita ni nak kata pandai sangat tu tak lah. Tapi Allah Ta'ala bagi ni 2-3 orang lah budak riau. Mai kita dukung senyap insya-Allah lah. Kalau tak senyap pun dia kena kurang hingga dia tak selok sangat lah. Ada sekali tu naik bas kali budak tu riau daripada Kuala Ketir kita naik tu sampai ke Pulau Pinang. Sampai Batu Bagan tu tak berhenti. Riau semua. Kita pun kita siapa budak ni, kita duduk belakang budak tu. Kita nak tidur tak boleh, esok ada kuliah. Malam tak tidur, esok pening, esok ada kerja. Kita pun pergi kat depan pasal apa ni bang anak siapa? Tak tahu lah ustaz, duduk riau sungguh. Mari saya tengok. Sambil-sambil duduk dukung anak tu, dia tanya, ni anak berapa ni? Dia kata hak tama. Anak tama tahu dah. Anak tama dia ada cara-cara doa dia. Betul tak? Anak tama ada cara-cara doa ke mana? Tak nyak angin. Dah nyak angin tak? Dah main ni. Nak buat kat minyak. Bunyi macam nak buat kat minyak, nak buat ayat, nak buat doa tu kat minyak. Padahal doa apa? Bismillah ya. Bismillah Fatihah kali seperti mana yang diajar oleh Allahyarham Profesor Dato' Harudin. Bila merawat ni Fatihah memang tak tinggal. No? Buah-buah minyak tu lomok perut, tekan tak hari tu, tarik urat kaki, kentuk perut pun senyap. Bagi lihat kat dia, senyap Ustaz no. Kita tak katalah budak ni kemur perut. Abang tengok perut jatuh sendek kita. Ingat aku riau, ingat aku berhenti senyap sebab Ustaz jampi. Rupanya sebab kentut. Kita tak abang lah sebab kentut tu. Kita bagi gitu, lepas tu kas salam cium tangan tak kira. No, asyik baik masa tu pi tak tahu duit tak buat ke lah, buat duit habis poket lah bagi kita. Pasal apa? Bukan riau sebab hasutan ke sebab gangguan dah, sebab kemur perut. Buah minyak ni lega. Baik nak lega lah alhamdulillah. Mai kat anak kita tak lega. Jampi pun tak lega. Lah kali hala balik itu singgah dekat Arin Al-Tapah kalau tak silap. Ataupun Ipoh. Tengah-tengah nak berminyak dia ada orang, siapa dia tu? Kita Indonesia ke apa, Allah tapi nampak susah. Dia main minta derma. Kata nak beli suara anak lah apa sebagainya. Kita pun tak cakap banyak lah. Dia mohon dia dengan Allah Ta'ala. Dia betul pun dia dengan Allah Ta'ala. Kita dalam poket ada RM20 tak silap, ambil bagi kat dia. Masa ambil tu kita sebut, tolong saya doa kat anak saya ni, dia suka menyanyi. Dia faham suka menyanyi tu. Dia tengok kita, tengok langit, tengok kita, tengok langit. Dia kata insya-Allah tak ada apa. Sungguh tuan-tuan, lepas daripada tu ria-ria juga, tapi tak ria macam sebelumnya lagi. Sebelum tu ria macam nak tarik tu. Hak ni yang dia kata irtanim da'watas sa'id inda farhihi bi sadaqatiha. Rebutlah doa orang yang sedang bergembira saat dia terima sedekah. Rebut doa. Pasal apa? Masa tu doa dia makbul. Jadi kenalah sini dia kata apa? Cuma di sini dia kata tidak meminta doa atau balasan apapun kepada sang miskin agar pahala sedekahnya tidak berkurang. Hak tu adab yang betul. Tapi dah nak buat macam mana tak payah, kita kena minta doa kat dia juga. Itu satu. Yang kedua, memang adabnya orang yang bersedekah tak perlu minta doa kita yang terima sedekah. Tapi kita yang terima sedekah ni tahu dia berjasa kepada kita, kita balaslah dengan doa. Antara doa yang disuruh kita baca kepada orang yang bersedekah pada dia, Allahumma yubarik fi umruk. Allahumma wahai Allah, yubarik berkati baginya umrik umurnya. No? Berkati baginya umurnya. Baik.
Bila umur berkat ni, kalau kata umur dia ada tempoh lagi setahun pun, tapi dengan asbab kita doa, barangkali Tuhan makbul dan jadi berkat sungguh setahun tu, umpama 10 tahun dia punya berkat. Walaupun setahun, tapi jasanya orang kenal seolah-olah dia berjasa 10 tahun kepada orang. Tapi umur kalau tak berkat ni, puluh-puluh tahun dia pernah berjasa pada kita, tapi orang tak kenal pun jasa dia. Sebab apa? Sebab umur tak berkat. Tu kita nak umur kita berkat. Macam harta kita kalau berkat, sekupang pun besar sangat-sangat. Tapi kalau tak berkat, sejuta pun tak ada nilai. Dia kata ni. Baik, terus. Yang ketiga, bersedekah dengan barang yang paling baik yang dimilikinya. Bila nak sedekah, ambil hak paling baik. Bukan duit hak paling elok, hak redak dah. Duit tak kira. Duit orang bukan sedekah fizikal duit tu. Duit ni secara hakikinya orang sedekah nilai dia. Tak kira lah RM1 baru bukan RM1 lama. Ni cerita barang. Sebab tu sini pengarang kata barang. Kalau kata makanan hak paling sedap, barang hak paling elok, hak paling mahal, ni ada. Adanya begitu, bukannya suruh sedekah hak paling elok. Tapi kalau boleh buat itu lagi baguslah. Kenapa? Kerana bersedekah dengan barang yang sudah jelek. Dahlah tak sedekah hak paling elok, pergi sedekah hak paling buruk pula tu. Tu macam orang duk hantar bantuan banjir dan sebagainya tu. Kadang-kadang hantar mai, ya Allah, minta maaf sebutlah. Kain pun berlubang lah, hantar mai. Kadang-kadang hantar pakaian dalam sampai tali putih-putih dah hantar juga. Lepas tak ada adab sangat ke? Awak ingat hina sangat ke orang yang ditimpa musibah tu? Tak mau bagi hak elok, jangan bagi hak buruk. Bagi ke mereka hak elok. Tengok ada satu video terakhir, antara video hujung-hujung lah, Allahyarham Profesor Dr. Harudin, antara orang yang banyaklah jasa dalam dakwah di pulau kita ni. Ada satu video tu, ambil dia tengah duk pilih kain dia. Dia ambil kain hak dia simpan hak elok-elok dalam lemari rumah dia. Wah, kelak tak atas kata dia nak pergi hantar kepada orang hak dia pun tak tahu siapa dia. Masa tu banjir di Kelantan. Ambil kain hak elok-elok, bukan pergi beli lain hak yang elok-elok dia simpan tak. Hak elok-elok hak simpanan dia. Hak elok-elok dia bagi. Kata. Orang ni, orang lagu tu kan, kita kena tiru dan naknya kita kena ingat bila kita sedekah ni hak lagi elok, dia mai kat kita hak lagi elok. Dia mai kita hak lagi elok. Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalha. Siapa buat mai satu, Tuhan balas 10. Ingat yang tu. Kita bagi satu yang elok, Tuhan balas 10 kali elok. Hukumnya hukum orang yang sedekah dengan barang hak buruk, hak tak elok adalah makruh. Kecuali bersedekah dengan baju bekas. Apa maksud baju bekas? Baju hak bekas pakai. Tapi hak eloklah. Maka hukumnya tidak makruh. Kalau boleh bagi hak baru, tapi dalam masalah pakaian tak apa. Tak bagi hak baru pun tak apa, tapi dengan syarat boleh pakai. Bukan sampai putih-putih, sampai orang kata apa, koyak-koyak, berlubang-berlubang, jangan. Jangan duk hina orang lagu tu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran ayat 92. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Tak akan sampai kepada martabat kebajikan, martabat kebaikan yang kamil, yang sempurna, selagi mana kita belum menafkahkan harta yang kita sayang. Sayang duit kita, siapa tak sayang, hak itulah kita bagi. Sayang baju kita, siapa tak sayang, hak itulah kita bagi. Sayang barang kemah kita, siapa tak sayang, hak itulah kita bagi. Kata sampai ke satu tahap menafkahkan harta kita yang paling berharga. Apa yang paling berharga maklum? Apa dia? Maklum ada harta paling berharga? Apa dia? Barang kemas, pantai, gelang. Tak. Yang paling berharga adalah anak kita. Anak yang kita sayang, anak yang kita bela ni.
Maka nafkahkan pada agama, tuan-tuan. Nafkahkan anak kita pada agama. Pi cari tok guru, pi cari madrasah-madrasah, hantar anak kita masuk. Nida, hantar masuk madrasah, hantar masuk pondok. Hak kita sendiri tak larat nak belah dah, baru hantar pi. Mak nak hantar pi pondok kok jadi baik sikit tu, cara sebut pun nampak. Kita sendiri dah menghukum institusi pondok. Kita sendiri dah menghina pondok. Sebab apa? Kita kata pondok ni tempat hantar anak-anak kita hak bodoh-bodoh. Hak sekolah pun tak mau terima, baru hantar. Kadang-kadang bukan setakat sekolah tak mau terima, polis pun tak mau terima dah. Polis pun tak mau terima dah. Syekh buku hang masuk lokak. Hak tu baru kita hantar pergi pondok. Lepas tu kita nak kata pondok ni awak mundur sangat. Awak tak mundur, kita sendiri memundurkan pondok. Maka tuan-tuan, ubah cara pemikiran. Alhamdulillah hari ni kita tengok, alhamdulillah orang dah mula berubah dah. Hak hantar main pondok-pondok, banyak anak cerdik-cerdik. Baru ni kita buka temu luga terata ilmu, alhamdulillah mai hak cerdik-cerdik. Hak kita bagi 10 minit hafal satu muka, 5 minit dia main jumpa dah. Siap dah ustaz. Dia alhamdulillah. Kita nak hak lagu tu. Hak ni lah nak angkat agama, tapi tak mau cerdik sangat. Tok Guru pesan awak jangan cerdik sangat, dia kata. Tok Guru kata kita mengaji ni biar bodoh-bodoh tak apa. Jangan cerdik sangat. Bila cerdik sangat, tuan-tuan, ramai orang rosak dengan sebab cerdik juga kadang-kadang. Kita tengok kawan-kawan kita pun ramai yang masa mengaji cerdik-cerdik tak tahu. Dia jadi lawan Tok Guru pula. Dia berasa dia cerdik pada ulama, dia hina Imam Syafi'i hari ni. Hari ni orang yang hina Imam Syafi'i ni bukan orang bodoh-bodoh tu, orang cerdik-cerdik. Hak kadang-kadang ada sampai pengajar sampai tak PhD. Cerdik-cerdik bukan tak cerdik, tapi hak itulah yang duk hina mazhab Syafi'i. Perli orang ramai, mengelirukan orang awam. Hari tu pasal apa? Kes doa makan. Doa makan ni budak tadi kau pun tak kelai. Kita duk kelai bab doa makan, letih sungguhlah. Tu kata dengan Tuan Guru Haji Siddiq Noh, dia kata apa? Dia kata orang kita ni jangan kata kawan tak reti, berkawan tak reti. Tahu lah mana kita tak reti? Kawan ada orang betul kita boleh kawan pi lah sembang dia, dapat kawan baru tak reti. Nak ramah-ramah tegur tanya siapa tak mau telefon tak reti. Nak kawan tak reti, nak berkelai pun tak reti. Lagu mana nak berkelai tak reti? Kelai benar orang tak kelai. Budak tadi kau pun tak kelai masalah doa makan, kita duk kelai. No. Tak ada kerja. Makan buah Asyura jadi Syiah. Orang tua-tua duk makan buah Asyura 10 tahun tak bisa jadi Syiah. Ni yang terbaru pula ni, lemang. Lemang pun jadi isu. Dia kata apa? Lemang ni tak ada sunnah Nabi. Bila masa kita kata lemang ni Nabi buat? Lemang ni bid'ah. Nabi tak makan. Orang Melayu kita meja raya puasa makan lemang. Meja raya puasa makan lemang. Awak tak makan kurma. La ilaha illallah. Hak tu pun jadi isu. Teruk sungguh, tak ada kerja sangat-sangat. Tak ada kerja sangat. Jadi kalau kata Isyaji ada kerja kosong, tolong habaq lah kat ustaz-ustaz kita ni. Kadang-kadang tak ada kerja. Benda tak betul kelai pun jadi kelai. No? Lemang dia kata apa? Lemang ni mai daripada bangsa Negrito, bukan daripada Islam. Lemang ni orang Negrito buat, bangsa Negrito buat, bukan mai daripada orang Islam. Pasal apa tuan-tuan nak buat makan? Nak jawab apa tuan-tuan? Mana nas, mana dalil tentang makan lemang tu? Heran sungguh. Kita buat lemang, adakah kita niat kita buat lemang ni ikut Negrito ni bangsa orang yang tak ada agama? Ni jenis duduk dalam hutan masak pakai buluh. Adakah kita makan lemang kerana kita nak ikut depa? Tak ada seorang pun yang makan lemang hari ni kerana nak ikut bangsa Negrito. Tak ada seorang pun yang dia buat isu tu pasal apa. Dan tak ada seorang pun yang makan kek hari ni. Tuan-tuan makan kek setiap kali birthday, makan kek. Anak kita birthday makan kek. Mai daripada mana orang putih? Orang putih ni agama apa? Nasrani, Kristian. Adakah kita makan kek kerana kita nak ikut Kristian? Tak ada seorang pun ikut Kristian. Habis apa tujuan makan kek? Dah sedap, manis, lembut pula tu, gigi tak ada senang. Sumbat mulut telan, sumbat mulut telan. Tak ada seorang pun kalau tanya, adakah makan kek kerana hang ikut Kristian? Tak ada seorang pun. Maka jangan dia buat isu. Ni kita kena beringat juga tentang hari ni zaman orang tak ada kerja. Semua benda nak buat isu. Dulu isu tahlil, kan? Lepas tu dah ulama jawab habis dah, tak boleh nak buat apa dah. Tahlil kekal dalam masyarakat kita sampai hari ni. Dia buat isu lain pula, ketupat pula dah, lemang pula dah. Letih tuan-tuan. Baik. Maka sini kita kena faham, disebut macam mana
kita kena menafkahi sesuatu yang kita sayang, yang kita cinta. Jelas. Yang keempat, berdoa setelah memberikan sedekah. Lepas kita bagi sedekah, kita berdoa. Apa dia? Iaitu firman Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sama-sama kita baca, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alimu. Doa tu kita sedekah buh dalam tabung, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami ni ya Allah. Bukan banyak anak pun RM1, bukan banyak anak pun RM5, bukan banyak anak pun RM100, sikit ya Allah. Terimalah ya Allah, jangan tak terima. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Doa ni bagi gitu-gitu je. Doa lah sikit. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa. Moga-moga hak barangkali sedekah kita tadi yang dicemari dengan ujub, mungkin kerana kita nak tunjuk ke orang, dengan berkat kita doa Tuhan cabut perasaan ujub tu, kita jadi ikhlas. Alhamdulillah. Baik. Yang kelima, memberikan sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak di hadapan orang lain, agar tidak menyinggung perasaan sang miskin. Orang miskin pun kadang-kadang ada marah dia pun ada ego dia. Dia nak benda tu tapi dia malu nak ambil. Maka bagi sembunyi-sembunyi. Dan lagi-lagi kita ni kadang-kadang duk bagi barang ke orang. Barang ke orang tu siapa dia? Orang tu orang yang martabat itu martabat yang perlu kita hormat juga. Siapa dia? Mak kita, guru kita, cikgu kita. Kita hari ni dah berkerjaya. Kita jangan lupa cikgu yang ajak kita matematik. Dengan sebab dia ajak kita matematik, kita pandai meniaga, maka kita pun dah jumpa dah, cikgu nak sedekah sikit. Sebut pun bagi betul. Bila kita bagi pada pihak atas, bahasa betul kita tak boleh kata sedekah. Tapi naknya bukan isu pun, nak sebut bukan ada masalah pun kalau sebut pun sedekah. Cuma bila kita mengaji ni, kita tahulah sebutan tu. Kita kata apa? Kita akan kata hadiah. Pemberian pihak bawah pada pihak atas dipanggil hadiah. Walaupun benda yang sama, daripada pokok yang sama, iaitu pisang, daripada tandan yang sama, pokok yang sama. Tapi bila kita berikan sikat ini untuk mak kita, kita kata mak ni hadiah pisang untuk mak ni. Awak tak sebut kita sedekah, sebab mak tu pihak atas, dia lebih mulia daripada kita. Atas ni maksudnya lebih mulia. Pergi hantar pisang yang sama pada guru kita, kita tak kata sedekah, kita kata hadiah. Pasal apa? Sebab dia lebih mulia daripada kita, dia guru kita, walaupun dia hanya ajak satu huruf. Kita sedekah, kita nampak orang duk jalan tepi jalan, orang ni orang miskin, dia bukan guru kita, dia bukan adik-beradik yang lebih tinggi martabat pada kita pun tak kenal siapa, kita pun bagi kat dia pisang. Nah, sedekah, kita kata sedekah. Sebab apa? Dia pihak bawah kita, boleh kata sedekah. Anak kita boleh kata sedekah, pekerja kita boleh kata sedekah. Nah, sedekah, nah, sedekah. Tapi kalau hak atas pada kita tak kata sedekah, kita kata apa? Kita kata hadiah. Ustaz, cikgu, teacher, mak, ayah, pakcik, pak lang, tuan, ni hadiah. Hadiah. Benda yang sama. Dan kalau boleh hadiah ni, hatta nak bagi pada orang miskin pun, bungkuslah sama. Nak bagi pisang pun dalam bungkus tu ada antara adab. Nak bagi duit, bungkus. Jangan bagi nampak, buh dalam sampul ke apa-apa. Kadang-kadang jangan bagi di tangan, bagi di poket. Setengah-setengah guru bagi tangan di pasang sukan. Aku main bukan cara datang ni. Dan nak bagi juga buat macam paksa sikit, buh di poket. Begitu setengah-setengah tu. Tapi setengah guru tak apa, bagi pi tangan kaki pi ambil upah tu. Tapi tak apalah, kita tak kesesuaian kita lagu mana pun. Nak sebut lagu tu. Setengah mak tak apa, bagi di tangan tak apa. Tapi setengah mak tu dia tak mau. Kita bagi tangan pun dia tak mau, maka kita kena paksa dia buh dalam poket dia. Baru dia tahu. Kan tak mau sangat orang nak bagi ni. Jadi pandai-pandai kita tak. Itu maksudnya. Dia kena tengok juga. Kita pernah sekali bagi duit orang. Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Dia main ceramah kat madrasah. Kita tersilap.
Kita masa kita sedekah bagi duit ke dia, duit lah kawan main jauh-jauh kan, dia main dia tak harap apa pun, kita bagi dia tak boleh nak tampung pun dia, cuma sebagai satu kita kata abang-abang kawan nak beli kitab ke, kawan nak beli minyak, nak beli ayak ke apa ke boleh ya. Tapi kita silap kita pergi kata sedekah, saya sedekah dia tak ambil, lepas dia tak terima. Pasal apa? Dia keturunan Sayyid. Sayyid ni keturunan Rasulullah, keluarga Nabi tak boleh terima sedekah. Zakat tak boleh terima, sedekah tak boleh terima. Padahal dia lepas Allah kita silap cakap, tak fikir, ambil balik, ustaz minta maaf, silap cakap hadiah untuk ustaz. Dia dah terima benda yang sama. Tapi nak buat hukumnya begitu, orang Sayyid ni depa ni ada kemudian depa tak boleh terima sedekah, tapi hadiah boleh, benda yang sama, tukar lah. Tu mana penting juga perkataan ni pun. Baik. Kalau lagu tu dia kata apa? Bagi secara sembunyi-sembunyi. Bagi sembunyi-sembunyi gitu. Sebab apa? Takut kalau ada si miskin yang jenis malu-malu ataupun tak mengguris perasaan dia. Ni ada setengah tu dah lah bagi, merepek lagi ke kawan tu, ambil gambar viral lagi. Allah naya kawan tu. Dan supaya dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala, sedekah dengan cara sembunyi ini memadamkan murka Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah, sadaqatu sirri, bermula sedekah secara sembunyi, tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan kemarahan Rabbi, kemarahan Tuhan tabaraka wa taala. Yang keenam, merasa dalam hati bahawa sang miskin telah berjasa kepadanya. Bila dia sedekah kepada orang miskin, dia kena rasa orang miskin itulah yang berjasa kepada dia, bukan dia berjasa kepada orang miskin. Tak kenang budi, tak kenang jasa, aku dah sedekah dekat hang, tak. Tu ayat-ayat orang yang tak erti. Tapi sepatutnya kita yang kena rasa orang miskin yang kita sedekah kat dia, itulah yang berjasa kepada kita. Kenapa? Kerana bersedia menerima sedekahnya yang nantinya akan menjadi bekal baginya di alam akhirat. Kalau orang miskin tu tak mau terima, kita nak kata apa? Pernah berlaku sekali kat kita, tuan-tuan, perempuan sekalian. Masa tu di Mekah, kita ni nak bayar dam mak cupak tu lah, dam mak cupak yang 6 rial tu kan. Lani disebut 10 rial, 10 rial cari orang. Kita ada kata tak apa, esok lah bayar. Belambak orang miskin kat Mekah ni, pilih nak bagi siapa. Cara cakap tu no. Sok tu tak apa lagi. Hak yang kedua apa dia? Belambak orang miskin kat Mekah ni, pilih nak pergi kat siapa. Sembang apa lagu tu. Tapi dah cakap lagu tu. Esoklah nak balik datang. Nak pergi selesai. Pergi cari orang miskin, tuan-tuan bayang tengok besar tak besar Masjidil Haram tu. Seorang miskin pun tak ada. Selalunya kita keluar masjid, dia minta tangan, buat tangan kudung pada Ya Ali, Ya Baba, Ya Ali, Baba. Dia minta demam. Sanggup buat tangan kudung, dia buh tangan, dia seluk tangan, dia buh siku dulu. Keluar siku saja, orang nampak je kudung. Tak apalah, dia menipu ke apa tu, dia dengan akal. Kita nak bagi, kita bagi. Belambak orang miskin. Yang penting walaupun dia tak cacat pun, tapi dia miskin. Walaupun dia menipu pun, dia tetap orang miskin. Boleh terima. Tak apalah, dia menipu tu dengan Allah lah. Tapi kita sangka baik, mungkin dia lengah kot tu masuk tangan lagu tu sangka baik lah. Tapi memang nampak je nak nipu tu dengan Allah. Yang penting dia orang miskin, boleh. Berlambak nak keluar mayang sampai curi-curi duit kita setengah lah. Kita bagi satu dia rabuk semua tu. Pasal tu nak keluar, jangan orang keluar banyak, keluar kita nak bagi. Berlambak. Mai hari tu cari seorang pun tak jumpa. Seorang pun tak jumpa, heran sungguh lah. Tak tahulah kok boleh buat operasi Allah Alam, tapi memang tak ada seorang. Tiba-tiba nampak Dr. Baring seorang dengan kain ihram ni, nampak orang miskin sungguh lah. Dengan kain ihram, kain jenis orang India pakai. India pada Pakistan kan, pakai kain ihram jenis kain cotton. Dengan berlemah, dengan potong rambut serabai ni. Jumpa orang miskin, bujok. Boleh selesai. Selesai seorang dulu. Hak lain tak apa lagi pula. Pipi kat dia tu, kita nak bagi kat dia. Dia buat pelik. Dia buat muka pelik. Siapa? Kita pun kata, kita masakin aku nak sedekah kan? Kita lah. Last tu dia kata, bukan aku. Aku bukan orang miskin. Sudah. Dah. Wa ana ghaniyan, dia kata bahkan aku ni orang yang kaya. Tu dia tuan-tuan. Nampak sedih dah tadi ni, tak mengaku miskin. Ni duit tunjuk dah kena nak bagi, tak mau.
Kita pun masa tu qiyas, ya Allah, astagfirullah, ya Allah, jahatnya mulut aku pasal aku sombong. Aku boleh pilih orang miskin aku nak bagi. Dek, hari ni seorang pun tak mau duit aku ni. Seorang pun tak mau duit aku ni. Tanya seorang semua pakai tak mau habis. Siapa? No. Istighfar dan nampak seorang miskin. Pergi bagi. Tu tuan-tuan. Pasal itu di sini disebut, jangan kita kena kata apa? Kita mesti merasa dalam hati bahawa sang miskin telah berjasa kepada kita. Kenapa? Kerana bersedia menerima sedekahnya kita, yang nantinya sedekah itu akan menjadi bekal baginya di alam akhirat. Si miskin itu kita kena anggap dia tu bank. Bank akhirat, kita saving kat dia. Saving. Semua saving tu akan kita keluarkan, kita withdraw kat mana? Ke akhirat nanti. Tak ada siapa boleh curi duit itu. Kita mati pun anak kita tak boleh ambil dah. Kita buat wakaf, no? Ingat pondok-pondok nak buat bangunan apa, buat wakaf, anak kita tak boleh ambil dah. Tu saving akhirat kita. Makan hasil lah kat sana, tak berhenti. Tu kena buat tu. Apabila datang fakir miskin kepada Al-Imam Ali Zainal Abidin, ni antara anak cucu Nabi yang utama ni, cucu Nabi yang utama, maka beliau langsung memberi bantuan dan disambutnya dengan lafaz. Dia bagi bantuan dan dia kata apa? Marhaban biman yahmilu zari ilal akhirah. Bahasa marhaban, selamat datang, biman yahmilu zari, wahai orang yang akan membawa bekalku ilal akhirah, wahai pemegang bekal aku ke akhirat, selamat datang. Mai tolong pegang sat bekal ke akhirat aku, tolong pegang sat bekal akhirat aku. Pada lagu tu jiwa dia bersedekah. Kita ada orang miskin mai kita halau. Dia bukan main minta derma, dia jual tisu pun kita halau. Dia tipu dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak mau sedekah pun jangan kata pelik-pelik kat dia. Minta maaf sudah, minta maaf sudah. Kalau tak mau bagi pun jangan kita hina dia. Kecuali lah ada orang yang ambil kesempatan, itu cerita lain. Kita tak nafi kadang-kadang ada orang ambil kesempatan dia menipu. Kita tak risau dia menipu, kita tahu dah dia dengan Allah, tapi kita tak mau dengan sebab dia menipu orang-orang miskin yang lain teranayang pula. Dengan sebab dia yang menipu, orang miskin lain yang kena marah. Pasal tu kita marah kat dia, kita kata kat dia, hang ni jangan buat buta, aku tahu hang tak buta. Tak asal ni hang bawa kereta elok, tiba-tiba hang keluar kereta pakai mata hitam, dia jual tisu. Hang buta ke? Hang tak buta kan? Jadi nak minta derma, minta dia elok kasih duk nipu. Tu nasihat, bukan kita kata. Itu nasihat, itu tak apa, no? Yang ketujuh, tidak mewakilkan kepada orang lain tak kala bersedekah kecuali terdapat uzur atau untuk mendidik agar terbiasa bersedekah. Itu tak apa, jangan wakil. Ni bidik bagi dia, ni bidik bagi kawan tu, tak? Bagi sendiri, jangan suruh orang. Kecuali lah kita tak erti nak mencari. Ada juga ustaz, kat madrasah ustaz tu ada anak-anak miskin, yatim, ada. Saya tak kenal ustaz, kalau bagi ustaz tak bagi depa boleh tak? Tu tak apa. Tu cerita lain. Nak mai pula lagi duduk Kuala Lumpur, mai ke Kedah ni cari seorang balik IC semua letih. Dia letih. Nah. Jadi itu cerita lain. Hak ni dak orang miskin duduk depan mata kita. Duk suruh pekerja kita bagi siapa? Duk suruh driver kita bagi siapa? Suruh staff kita bagi siapa? Kita pergi bagi sendiri. Hak tu afdal. Macamlah kita nak baca Quran. Bila kita nak baca Quran, dinyatakan apa? Kita sendiri yang kena ambil Quran tu, dan kita sendiri yang kena simpan. Tak boleh minta tolong orang dan tak boleh suruh orang tolong simpan. No? Kecuali lah uzur, nak mangkit tak larat, dah mangkit nak duduk payah, dia duduk nak mangkit payah, tolong saya ambil, tadi lupa nak ambil. Tu tak apalah. Ni tak. Lompat mangkit ambil telefon boleh, nak ambil Quran tak boleh. Kan? Baik. Jadi jangan wakil orang kecuali kalau uzur ataupun nak mendidik. Masalah anak kita, tiap-tiap kali masuk pasar malam kita akan bagi duit kat dia RM2. Nampak je orang miskin bagi. Pasal apa? Nak didik dia. Tuan-tuan, tu antara kaedah nak didik anak tak jadi kedekut. Kita dulu tak pernah erti ke anak tu kat Suluh tu kedekut sungguh. Awal-awal tu lah. Barang ni kalau kata orang ramai kawai sungguh, kita buat macam mana tak mau bagi dia, nak bagi dia hilang perangai kedekut ni.
Lalah kali tak apa abang kat mak dia beli yang kotak ke apa ke, beli coklat-coklat apa, suruh dia bagi tiap-tiap hari, lazimkan dia bagi sedekah kat kawan dia, bagi ke kawan dia, bagi yang kotak, skrin, popok apa kan bagi. Lalah kali alhamdulillah jadi pemurah, murah lajak lah pula. Sampai barang kita boleh pula habis. Mana? Pen-pen kita siapa habis bagi kawan dia. Nayang pula jadi tu. Baik. Jadi nak ceritanya ajak anak kita sedekah tu. Ingat kita kecil-kecil dulu pak kita nak pergi sekolah, nak pergi main Jumaat, pak akan bagi 2 rupang. Kita 2 rupang, abang kita Ustaz Zaki 2 rupang. Dia pasal apa? Sagi masuk tabung masjid. Bukan dia tak boleh buat sendiri, itu duit dia. Tapi dia nak ajak kita bersedekah tiap-tiap hari Jumaat dalam tabung masjid. Zaman tu 2 rupang lah. Dan malam-malam jangan bagi 2 rupang kat anak. Bagilah RM2. Nak pergi main Jumaat, bagi RM2 kat dia. Bagi RM1 kat dia. Sedekah dalam tabung masjid. Baik. Yang ke-8, bersedekah dengan harta yang halal, bukan dari harta yang haram. Seperti mana bunga bank. Bunga bank orang tak buat sedekah. Bunga bank orang tak buat sedekah. Bunga bank dia orang buat benda-benda hak kurang manfaat akhiratnya. Walaupun manfaat dunia dia hebat. Contohnya apa? Jamban. Orang buat jamban, buat benda-benda hak hina pada pandangan mata. Hina. Apa dia jamban, buat jalan, hak orang buat bijak. Itu tak apa. Salafus soleh berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pahala sedekah kecuali telah memenuhi 2 syarat. Tuhan tak terima pahala sedekah kita kecuali sempurna 2 syarat. Apa dia? Yang pertama, ikhlas. Dan tanpa ikhlas, awal-awal tadi kita dah bincang dah. Ingat lagi dah ikhlas apa dia? Bulat hati. Tak ada sagi-sagi dah. Dia tak ada bucu-bucu dah. Dia bulat terus. Dia tak ada bucu-bucu, tak ada sagi-sagi dah. Bucu ni maksudnya ada kerana nak orang puji, ada bucu ni kerana nak orang tengok dia, ada bucu ni kerana nak orang buat baik kat dia. Tekah bila kat dia, dia tu ada kebun durian, so ni memang mesti durian dulu, dia tak lupa kat aku. Ada. Bukan kerana tu. Sikit pun tak ada. Yang kedua, dengan harta yang halal. Kalau harta tu haram pun Tuhan tak terima. Habis. Yang ke-9, memberikan sedekah dengan tangan kanan, kecuali jika terdapat uzur. Tangan kiri, tangan kanan putih nak bagaimana? Bagilah tangan kiri. Tapi kalau tangan kanan ada elok, bagi tangan kanan. Yang ke-10, bersedekah tatkala masih dalam keadaan sihat. Bukan sakit baru nak sedekah. Sedekah bila duit taruh pun kau dipakai dah. Aku tengok aja lipa dah kat aku ni. Nak jalan mata tak boleh dah, masa tu baru nak sedekah. Tapi tak apalah, mujur juga dan sedekah. Tapi seafdalnya sedekah masa kita tengah sihat. Al-Habib Alawi Syihab. Habib ni apa? Bila sebut kata Habib ni, mana kita tahu dia ni orang alim berketurunan Rasulullah. Kalau orang alim yang bukan keturunan Rasulullah dipanggil syekh ataupun al-imam. Alim dan keturunan Rasulullah, maka dia adalah Al-Habib dipanggil. Al-Habib Alawi bin Syihab rahimahullah berkata, bersedekah dalam keadaan sihat lebih utama daripada bersedekah dalam keadaan sakit, dan bersedekah ketika sakit lebih utama daripada bersedekah setelah kematiannya dengan cara berwasiat. Maknanya okey jugalah walaupun tengah-tengah sakit dan lagi duk sedekah dan padam kan, tak apa-apa. Tinggal hak wasiat. Wasiat pun bukan beli semua. Wasiat ni 1/3 saja. Nah, wasiat ni 1/3 je. Hak semua ni hibah, hadiah. Tu. Habis. Maknanya time kita sihat ni banyak sedekah. Jangan kita ingat bila kita sedekah harta kita berkurang, Pak Long. Jangan kita fikir bila kita sedekah harta kita ni hidup kurang. Jangan kita fikir lagu tu. Siapa fikir lagu tu, dia tak yakin dengan janji Allah. Janji Allah lagu mana? Man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Siapa bagi 1, Tuhan balas 10. Itu janji Tuhan. Yang ke-11, dianjurkan bagi yang menerima sedekah untuk mengucapkan bila kita terima sedekah kita kena ucap apa pula? Ni doa ni sama-sama kita baca. Ajrakallah fima a'taita wa barakalaka fima abqaita
wa ja'alahu laka tahura. Kita minta ajrakallahu fima a'taita. Kita minta Allah Ta'ala balasi, tambahi, kurniakan engkau pada barang yang telah engkau berikan. Apa hang bagi, lagu itulah Tuhan akan bagi pula kat hang. Tuhan akan balas kat hang. Wa barakalaka fima abqaita. Tuhan akan kekal, Tuhan akan berkatkan apa barang yang tinggal kat engkau. Apa yang dekat engkau tu berkat. Hang bagi kat aku ni, Tuhan akan balas balik. Wa ja'alahu laka tahura, menjadikannya Allah bagi engkau tahura, akan kesucian, bersih harta. Pokok ada harta-harta kita kotor tu Tuhan bersihkan. Amin. Habis. Di antara niat-niat yang baik ketika akan bersedekah, bila nak sedekah, apa niat-niat yang perlu kita sematkan dalam jiwa kita? Yang pertama antaranya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan aku sedekah ni bukan nak semakin jauh daripada Allah, tetapi dekat dengan mata manusia. Tak. Tujuan aku sedekah ini nak dekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, niat agar dijauhkan dari murka Allah. Barangkali berkat, moga-moga dengan sebab aku sedekah ni Tuhan tak murka atas aku. Kemudian lagi niat untuk mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat nak ikut jejak Rasulullah. Kemudian lagi niat untuk membantu fakir miskin. Kemudian lagi niat untuk menyenangkan hati saudaranya sesama muslim. Bagi orang sonok bila dapat sedekah, tu bagi duit raya. Tapi duit raya pun jadi isu ni. Heran sungguhlah. Kata siapa yang bagi duit raya kepada budak-budak, dia telah pun tidak mengikut sunnah Nabi. Dia ikut sunnah orang Tionghoa bagi ampau. La ilaha illallah. Tuan-tuan bagi duit raya, tuan-tuan ikut sunnah Tionghoa kah? Nak tanya sikit. Tak ada siapa pun buat lagu tu. Hang pandai reka semua. Lepas tu hang kata kat orang. Tak ada kerja tu, kita kata tak ada kerja. Duit raya pun jadi isu. Heran semua. Maka dia kata lagi yang keenam, niat untuk menangkal musibah atas dirinya dan seluruh kaum muslimin. Moga-moga dengan sedekah tadi menjadi satu penghadang perkara yang tak baik. Sungguh tuan-tuan, dengan sebab sedekah, musibah yang sepatutnya barangkali nak menimpa kita akan terhadang dengan sebab sedekah. Kemudian lagi niat untuk menafkahkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita ada lebihan rezeki, ada lebihan duit, kita nafkahkan kepada orang yang layak menerima. Sebab tu disebut, istilah yang sering kali disebut, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam periuk nasi kita ada nasi orang lain. Dalam bekas beras kita ada beras orang lain. Dekahlah. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Kemudian lagi niat untuk melawan hawa nafsu dari sifat pelik. Apa itu sifat pelik? Kikir. Apa itu kikir? Kedekut. Tujuan aku sedekah ni sebab aku nak lawan nafsu. Nafsu aku ni kedekut. Aku nak sedekah. Aku nak sedekah. Lagi dia kedekut, lagi aku sedekah. Lagi dia kedekut, lagi aku sedekah. Tu dipanggil latih diri. Yang kesembilan, niat agar dijauhkan dari azab neraka. Seperti disebut tadi apa dia? Sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Ataupun disebut juga sedekah, tambah-tambah orang nak buka puasa, sedekah dia makan buka puasa, menjadi penghadang api neraka. Yang ke-10, niat untuk menyambung dan memperkuat hubungan persaudaraan jika orang yang diberi sedekah masih kerabatnya. Pasal itu antara afdal sedekah cari kerabat, cari adik-beradik. Lepas tu di sini ada sedikit faedah daripada Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti ni imam besar lah. Imam Jalaluddin As-Suyuti, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Pasal itu kita kena ingat, kita yang bermazhab Syafi'i bukan kita ikut Imam Syafi'i semata-mata, tak. Kita ikut mazhab Syafi'i.
Bila sebut mazhab Syafi'i, banyaklah imam dalam mazhab Syafi'i. Yang mana semua imam-imam ni menggunakan formula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni siapa? Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 200 lebih. 200 lebih. 200 tahun lepas Rasulullah, maka dia pun lahir. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu gelaran dia, ambil nama Tok Wan dia, gelak pun pada Imam Syafi'i. Tu orang Arab biasa lah. Orang Arab biasa kadang-kadang ambil nama hujung. Muhammad bin Idris ni Asy-Syafi'i nama Tok Wan, pergi ambil buku pada Imam Syafi'i. Tu orang Arab biasa. Macam dipanggil Wahabi tu Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, tak panggil Muhammad, namanya Muhammad, dipanggil Wahab. Siapa? Wahabi siapa? Ambil nama ayah dia. Jadi orang nak kenal. Orang nak kenal senang. Kenal ni fahaman aku ni fahaman aku ni fahaman aku ni. Tak apalah tu. Jadi hak tadi ni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu nama orang yang bertanggungjawab membina mazhab Syafi'i. Anak-anak murid dia Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ramai lagi lah tingkatan-tingkatan Imam Buaiti, Imam Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, ke bawah lagi ni Imam Jalud As-Suyuti, Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Imam Ar-Ramli. Semua imam-imam ni duduk di bawah, bernaung di bawah payung Imam Syafi'i. Sebab tu bila kita sebut kami ikut mazhab Syafi'i, bukan kita ikut Imam Syafi'i semata-mata. Di sini bila ada orang kata, "Hai, hampa ikut Imam Syafi'i hampa ikut mazhab Syafi'i Ya, kami bermazhab Syafi'i. Ni cuba tengok kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Tak sebut pun pasal kenduri arwah. Pasal apa buat? Dan jawab apa? Dan nama kata ikut Imam Syafi'i, pasti tentu ikut apa Imam Syafi'i kata. Maka kita pun kata kami ikut mazhab Syafi'i. Bukan ikut Imam Syafi'i semata-mata. Mazhab Syafi'i mana? Imam-imam di dalamnya. Ada benda yang Imam Syafi'i tak sebut, tapi imam lain sebut. Dan imam lain itu masih lagi berada di bawah kerangka mazhab Syafi'i. Kalau nak ikut semua yang Imam Syafi'i sebut, banyak ada tak sebut. Banyak. Pasal dia ketum, ada Imam Syafi'i sebut dalam kitab Al-Um, ada. Fa ammak katumi, ada jumpa. Dan ada pun ketum fa huwa haramun, ada, tak jumpa. Habis tu kita mazhab apa yang kita pergi kata ketum tu haram? Kita mazhab apa? Kan mazhab Syafi'i. kan mazhab Syafi'i. Mana bukan Imam Syafi'i kena sebut semua. Imam Syafi'i tinggal kaedah pun cukup dah. Antara kaedahnya bid'atun bid'atani. Bermula bid'ah itu adalah dua bid'ah. Bid'atun hasanatun, bid'atun sayyi'atun. Bid'ah hasanah yang baik, bid'ah yang tercela yang buruk. Jadi antara bid'ah hasanah apa dia? Antaranya kenduri tahlil ataupun majlis tahlil, lebih tepat majlis tahlil. Tak ada kenduri pun tak apa. Kenduri ni orang faham kita makan. Asal tahlil kena ada makan. Asal makan mesti tahlil. Tak. Yang penting tahlil tu. Tak ada makan pun tak apa. Orang mati, kita kena pi rumah dia, buat tahlil. Tak ada makan pun tak apa. Bahkan kita yang kena bawa barang makan pi rumah dia. Hak ni buat cok kodok, hak ni buat mi goreng, hak tu buat roti 4 segi, hak ni buat teh 1 jam, hak ni buat kopi. Lagu tu sepatutnya. Tapi dah tuan rumah kita jangan susah-susah, jangan duk main. Buat sabut kepala aku mampu, duit arwah tinggal banyak. Guna duit tu untuk pahala dia juga. Aku nak buat kenduri. Saya order catering lagi. Apa yang pasal dia? Ada duit dia. Lainlah kalau ada anak yatim, Tok Iman kena tegur lah. Jangan ni duit atas anak yatim. Tu cerita lain. Ni dah anak yatim pun semua cucu habis dah. Boleh cucu dah. Anak-anak pun boleh cucu dah. Atawan mati ni. Maka duit atawan mati ni banyak sangat-sangat. Kami nak buat kenduri, jamu orang makan. Pasal sebab bila orang makan, orang tu gembira. Tengah-tengah tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hidung dah bau gulai kata benung. Kan? Hai, ada makan gulai kata benung malam ni. Maka gembira tak dia? Gembira. Bila gembira jadi tak macam kita sebut tadi, irtanim da'watas sa'id inda farhihi bi sadaqatiha. Rebutlah doa orang yang sedang bergembira saat terima sedekah. Ni gembira nak makan gulai kata benung ni. Masa tu doa dia makbul. Allahumma ghfir lahu ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya daripada lubang, jadikan kuburnya daripada taman-taman syurga. Makbul doa insya-Allah. Tu kita pandang lagu tu.
Hak depa tak pandang lagu tu tak apa, punya pasal depa. Kita pandang lagu tu. Kita pandang setiap benda hak Nabi ajak ada manfaat. Maka Nabi suruh kita ziarah kubur, Nabi suruh kita baca doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Paling kurang Assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai ahli kubur. Paling kurang. Siapa ajak? Nabi ajak. Adakah Nabi ajak benda yang sia-sia? Tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pertuturan Nabi, percakapan Nabi, tindak tanduk Nabi bukanlah sia-sia, bukanlah hawa nafsu, tapi ada manfaatnya. Maka bila Nabi ajak nak masuk kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur, doa sejahtera kepada ahli kubur dulu. Jangan main masuk dan doa kat depa. Tentulah doa itu ada manfaatnya. Begitulah yang berlaku pada hari raya. Ramai orang ziarah kubur hari raya, menunjukkan hari raya bukan hanya untuk orang hidup, orang mati pun mendapat manfaat daripada hari raya. Tahu di mana? Kita bukan tahu alam kubur. Tahu di mana orang yang mati pun dapat manfaat pada hari raya. Orang nak main seorang, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Main seorang lagi, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Main seorang lagi, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Allah Ta'ala makbul dah. Wajib Allah Ta'ala makbul, sebab Tuhan dah sebut dah. Siapa kata Allah Ta'ala tak makbul, orang tu menyanggahi Allah. Allah kata apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa minta, aku makbulkan. Kita minta apa? Ya Allah, sejahteralah ahli kubur ni, sejahteralah ahli kubur ni. Tuhan sejahterakan. Tak tahulah rupa bentuk lagu mana, turun rahmat lagu mana, kita tak tahu. Mungkin diringankan azab kubur ke, ataupun main nikmat ke, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Itu kerja Tuhan. Tapi yang penting tentu ada kesan kepada ahli kubur. Ahli kubur pun heran, "Hei, awak yang hari ni lain macam ni. Kalau kata rahmat turun, awak lain macam, rahmat turun banyak ni hari ni." Rupanya ramai orang ziarah kubur ni. Pasal apa? Oh, hari ni hari raya. Menunjukkan hari raya bukan hanya memberi kesan kepada orang hidup, orang mati pun dapat kesan. Heran suruh hari ni pasal apa lain macam ni? Rupanya hari ni hari raya. Ramai orang ziarah kubur, dan dia bukan main saja, dia doa kat kami. Allah Ta'ala makbul. Tiba-tiba mai hari ni dia kata tak boleh ziarah kubur hari raya. Sebab apa? Hari raya hari bergembira, bukan hari bersedih-sedih. Siapa sedih ziarah kubur? Mungkin ada yang sedih. Adakah dia sedih lama? Dah. Tak ada nak keluar kubur, tanya dah, "Hai, nak pergi makan mana dulu ni? Rumah Pak Ngah dulu ke rumah Pak Long dulu?" Tanya dah. Kubur pun tak nak keluar lagi. Memang sedih. Teringatlah tok laki dia, teringatlah bini dia, teringatlah anak dia, teringatlah mak dia. Tapi sedih masa tu. Keluar tak sedih dah. Tak. Tu. Baiklah. Itu kita kena faham. Batu sini bila sebut kata ikut mazhab Syafi'i, kita ikut semua imam-imam di dalam mazhab Syafi'i. Dan terkadang ada imam ni kata tak boleh buat, imam ni kata boleh buat. Jadi adakah kita ikut mazhab Syafi'i? Ikut. Sebab apa? Imam yang kata boleh buat ni pun masih lagi mazhab Syafi'i. Masalah Imam Ar-Ramli menyatakan boleh kita menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunat bulan Syawal ni. Imam Ramli kata boleh, walaupun berbeza dengan Ibnu Hajar kata tak boleh. Habis tu adakah kita ikut Imam Ramli, kita terkeluar daripada mazhab Syafi'i? Tak. Imam Ramli pun masih lagi imam dalam mazhab Syafi'i. Maknanya masih lagi ikut mazhab Syafi'i lah. Tak keluar. Kalau ada orang kita buat tahlil tu keluar pada mazhab Syafi'i, tak betul. Sebab ada imam-imam, ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri yang menyatakan hukum tahlil dan sebagainya. Walaupun tak ada dalam kitab Imam Syafi'i, tetapi dinyatakan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Itu kita kena faham. Habis. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah menyatakan membagi pahala sedekah menjadi 5 bahagian. No? Pahala sedekah ni dia ada 5 bahagian. Yang pertama, pahala sedekah yang tarafnya setakat 10 darjat. Dia ada daripada 10 darjat ni sampai 900,000 darjat. Pahala sedekah. Imam Suyuti dia bagi kepada 5. Berdasarkan pengamatan dia terhadap ilmu-ilmu Islam lah, Quran hadis, dia buat main khulasah macam ni. Yang pertama, pahala yang bernilai 10 darjat, 10 pangkat. Apa dia? Bersedekah kepada seseorang yang dalam keadaan sihat. Kita nampak orang tu, orang tu orang miskin tapi dia sihat, kita sedekah juga kat dia, maka mendapat 10 pangkat, 10 darjat.
Yang kedua, pahala 100 darjat. 100 kedudukan. Hak tadi 10, ni 100. Apa dia? Bersedekah kepada seseorang yang dalam keadaan sakit. Hak tadi dia sihat, dia boleh kerja. Hak ni memang dia tak mampu nak kerja, dia sakit. Hak tu 100 kali ganda. Hak tu 100 darjat, 100 tingkatan. Yang ketiga, pahala 900 darjat. Oh, tadi mula-mula 10, lepas tu 100, ni 900 pula dah. 900 darjat ni pada siapa? Tuan-tuan kalau saya sebut, tuan-tuan pun terkejut. Bukan orang sakit, bukan orang sihat. Siapa dia? Siapa dapat jawab, dapat telefon ni kita bagi. Tak tahu telefon siapa? Ha? Ada 900 darjat. Siapa dia? Sedekah kat siapa? Kalau 10 darjat sedekah pada orang sihat, 100 darjat sedekah pada orang sakit, 900 darjat sedekah pada siapa? Bersedekah kepada kerabat keluarga, adik-beradik. Tak kira sakit ke sihat, 900 darjat. Oh, pasal tu kena cari adik-beradik dulu. Ni orang susah seberang sungai kita boleh pergi tolong, adik-beradik kita susah sebelah rumah kita tak tolong. Duk tolong sedia Ustaz. Duk tolong sedia tak apalah. Ni tak tolong langsung. Rata-rata dunia pergi tolong orang, adik-beradik sebelah rumah tak tolong. Tak boleh lagu tu, tak kena. Tolong dulu adik-beradik ni, baru pihak luar. Ni. Cuma kena tengoklah. Ada adik-beradik hak tak boleh makan zakat, kita jangan nak bagi zakat kat dia. Hak boleh makan zakat tak apalah. Hak tanggungan kita tak boleh, jangan nak bagi zakat kat dia. Bagi sedekah. Nah, bagi sedekah jangan bagi zakat. Yang keempat, pahala 100,000 darjat. Oh, kuduk tinggi lah. Dia ada 5 je. Hak pertama 10 darjat, hak kedua 100 darjat sedekah pada orang sakit, hak ketiga 900 darjat kepada adik-beradik, adik-beradik saudara mara yang memerlukan lah, yang memerlukan. Tengok anak-anak kita hak menaduk ngaji agama, ngaji pondok, apa kita tolong. Hak ngaji sekolah menengah pun kita tolong, tapi hak ngaji pondok kita tolong lagi. Pasal apa? Nak tunjuk yang kita ni sangat sayang kepada orang yang sayang agama. Dia ngaji agama. Tu. Tengok mana adik-beradik kita, hak alim-alim, tolong dia. Moga-moga dengan kita tolong dia tu, dia boleh muzakarah kita, boleh mengajar kita, tumpang pahala dia mengajar. Anak-anak kita, cucu kita, kan? Cucu menakan kita, anak ni apa nama, anak adik ipar kita ke ngaji agama, tolong dia. Supaya apa? Supaya dia dapat guna duit tu, bayar iuran dia, beli kitab dia, esok dia mengajar kita, tumpang pahala dia. Jadi adik-beradik dulu. Yang ni 100,000 pula. Siapa dia? Bersedekah kepada siapa dia agak-agak. Orang jauh ke orang dekat. 100,000. Tadi 900, ni 100,000. Yang ini bersedekah kepada orang tuanya. Keduk dekat, lagi besar rupa-rupanya. Kita dah ingat lagi jauh lagi besar, tak? Lagi dekat lagi besar. Mak ayah kita, tolong dia. Ni dia. Habis akhir sekali 900 darjat. 900,000. Boleh. 900,000. Sikit lagi nak cukup sejuta. 900,000. Ini siapa dia? Bersedekah kepada orang alim demi kepentingan dakwah. Cari tok guru. Cari tok guru hak yang berdakwah tu. Bukan tok guru yang menyembunyikan ilmu. Ni ramai tok guru hari ni. Hak yang sembunyi ilmu pun ada. Lagu mana sembunyi ilmu? Tok Guru Jinan. Tok Guru Jinan ni kira kawan baik lah pada Ustaz Talib Ma'ruf, mengajak kita kan. Partnerkan saya lah Tok Guru Jinan ni. Tok Guru Jinan pondok saya. Ustaz Talib rajin buat gambar dia dalam Facebook dia. Gambar dia pondok dua orang atas pelengak pondok ngapai mata sama-sama. Baru ni pun balik Ustaz Talib marah saya. Marah saya. Dia kata, awak Ustaz Nan balik, minta tak bagi tahu. Ana ingat aku Ustaz Nan tak balik lagi. Ustaz Nan pergi ke Yaman, kan pergi hantar pelajar baru ni. Rapat semua depa dulu. Rapat semua. Lepas tu jadi apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok Guru Jinan rajin cerita. Kawan baik Ustaz Talib rajin cerita. Seorang Tok Guru nak cerita Tok Guru yang menyembunyikan ilmu ni. Pi mengai. Kita pi mengai. Ada seorang ni dia pi mengai, orang kampung lah. Mengai boleh ikan besar semua. Besar meja ni. Barangkali lah barangkali besar meja ni. Buat balik. Tapi nak makan ke mana seria juga. Saya besar semua, tak bisa dapat besar ni. Boleh makan ke ikan ni? Apa-apa kita tanya Tok Guru lah. Kita ada Tok Guru, tanya Tok Guru.
Nak payah-payah pergi rujuk kitab apa? Dia Tok Guru, dia alim. Tu tujuan dia Tok Guru. Pilah tanya Tok Guru. Tok Guru, ikan Tok Guru kenal tu ikan apa? Ikan sedap semua. Payah nak jumpa ikan besar lagu tu lah, sedap semua. Tok Guru tahu tu ikan apa. Tok Guru dia fikir-fikir, kalau aku jawab kata boleh makan, tak dia makan. Pakai aku tak ada apa. Kan? Jawab tak boleh makan, kok dia lempak bagi kat aku. Kan? Boleh kat aku makan? Tok Guru kata apa? Ikan ni orang tak buat makan lah, tak boleh makan. Hukum fiqh kata kalau besar lagu ni makruh makan ni. Jawab makruh makan ni, tak apa nak bagus. Kan hukum sebut lagu tu. Kawan ni pun kata, oh ya ke, saya baru cadang nak bagi kat Tok Guru. Dah Tok Guru tak boleh, tak apa, saya pilih 4 bang. Saya pilih 4 bang. Pada habis. Tok Guru, oh nak bagi kat aku ke? Sat. Nak kena tengok lain. Aku pun tak pernah ingat, biasalah aku orang tua. Aku pun bukannya ingat sangat, semua benda nak kena ingat. Sat. Dia pergi kitab babat tengok. Oi boleh aku tak perasan kau surat ni tadi, aku tak perasan, boleh. Nampak? Ini contoh Tok Guru hak yang mana mengukur agama tu dengan nafsu. Nauzubillah min zalik. Jangan jadi. Nah, hak sini hak 900 darjat bersedekah kepada orang alim yang memang betul-betul dia mengabdikan dirinya dalam dakwah. Orang yang ikhlas berdakwah. Orang yang dia dijadikan dakwah sebagai kiblat hidup dia. Allahu Akbar. Tu tengok Tok Guru pondok kan ada apa? Dakwah sungguh sampai tak keluar pondok duk. Kadang-kadang peling dengan bini beras tak ada. No, hak lagu tu kita kena tolong sungguh. No, baik. Jadi hak ni 900,000 darjat. Tu tolong Rasulullah. Tengok macam mana orang Mekah tolong orang Madinah, tolong Rasulullah, tolong sungguh. Guna ya Rasul, ambil segala-galanya bagi. Orang Mekah sampai orang Madinah bagi sampai tak bini pun bagi. Dah main tinggal bini-bini tak mau ikut, bini nak kekal dalam agama musyrikin Mekah. Main seorang-seorang. Tak apalah, biniku dah ramai, 30 orang ambil. Kan? Cerai-cerai habis dah, kahwinlah dengan dia. Tu zaman tu lah. Zaman lain baru tu lah. Jaga elok bini kita. No, cuma nak cerita zaman sampai tahap lagi tu bini pun bagi. Ambillah tuan-tuan, jaga dia elok. Lepas tu tadi kita sebut benda paling utama kita wakaf adalah anak kita. Hantar pergi ngaji agama. Mak Sayyidina Anas bin Malik mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, orang lain bagi macam-macam, bagi tanah, bagi unta, bagi wang mah, bagi itu ini, aku tak ada apa nak bagi, aku bukan orang ada harta. Tapi ya Rasulullah, aku nak bagi juga, aku nak infak juga untuk agama. Bagi apa? Aku nak bagi anak aku ni, Anas bin Malik. Bagi. Dia jadi khadam Nabi, khidmat dengan Nabi. Akhirnya dia jadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis sebab duduk dengan Nabi, anak murid Nabi. Maka tuan-tuan, hantar anak-anak kita masuk pondok. Cari anak kita 5 orang, siapa hak paling cerdik? Hak ni aku nak hantar ngaji pondok. Hak ni aku nak bagi angkat agama. Hak ni aku nak bagi angkat balik pondok. Ni, cari lagu tu. Malung no, anak tak ada dah malung. Cucu, cari cucu hak paling cerdik. Tak apa cucu, tok sponsor semua. Tok sponsor semua. Kain plekat, kain batik semua tok bagi. Yang penting ngaji agama. Tapi tuan-tuan ingat, bila hantar anak ngaji agama, jangan manjakan dia dengan dunia. Salah yang amat besar bila janji pada anak, hang ngaji agama nah, sampai Quran habis mak beli kamu tu. Salah yang amat sangat. Kalau pernah buat, tarik balik. Sebab pasal apa? Hilang berkat anak tu. Duk ngaji elok-elok, tapi akhirnya kita pergi janji kat dia, hang ngaji elok, mak beli kat hang telefon. Maka akhirnya dia mulanya mengaji elok, hati dia dah mula mengaji kerana handphone. Ikhlas, dia tak ikhlas dah. Dia hafal Quran kerana handphone. Dia ngaji kitab kerana handphone, kerana motor, kerana lesen dan sebagainya. Jangan janji. Memang mak nak bagi kat hang motor, memang mak nak bagi kat hang telefon, tapi bukan sebab hang ngaji agama. Tu tanggungjawab mak. Sampai masa mak bagi, hang ni hang mengaji kerana Allah. Sampai masa hang dapat. Kalau tak sampai masa hang puluh lagu mana takkan dapat. Tu baru betul mak lagu tu. Jangan duk janji yang pelik-pelik sangat. Saya perasan ramai kadang-kadang budak tu cerdik ngapai kat kita, ngaji kita cerdik. Mai tong kedua jadi tak cerdik siapa? Tanya hang dia ada masalah ke? Kok ada cikaru awek ke apa kan? Tak ada, tak ada. Kok jadi slow, tengok rekod prestasi tu menurun, drop. Menurun pasal apa? Tanya-tanya selidik penyisik, rupanya mak menakam janji, habis pakcik nak beli hang motor. Habis. Dia hafal jadi tak ikhlas. Bila tak ikhlas, rekod turun, akhlak jadi buruk. Kita panggil mak dia, panggil pakcik dia yang buat salah tu mai. Pandai-pandai nak pelingkuk nak orang. Budak ni bagus, elok-elok dia janji lagu tu. Rosak. Istighfar balik, taubat balik, tarik balik janji tu.
Nak bagi-bagi tapi bukan sebab mengajar agama. Agama tak ada nilai. La yashtarina bi ayatillah samanan qalila. Jangan jual agama Allah dengan harga yang rendah. Sebiji motor 6 juta, 10 juta itu bukan harga dia. No? Para pendakwah pun sama. Bila berdakwah tak boleh niat nak duit, nak sampai tak boleh. Bukan harga dia. Kerja kita Allah Taala bayar gaji. Ingat yang tu. Ajak anak-anak kita esok ni yang nak hafal Quran, masuk tahfiz, keluar jadi imam. Jadi imam masjid ni bagi 1,000, masjid ni bagi 1,500. Baik kopi masjid ni. Jangan. La yashtarina bi ayatillah samanan qalil. Tak senang pun orang yang menjadikan agama, menjadikan Al-Quran sebagai jalan nak cari dunia. Tak senang pun. Nampak keduk susah. Tapi tok guru kita cuba tengok. Depa kerja mana ada gaji apa? Siapa bayar gaji depa kerja di pondok? Yuran pun tak ambil. Budak-budak masuk pondok yuran dia berapa sebulan? Mana ada ratus RM30. Tu yuran apa? Yuran api ayam. Tunggu tak ada. Hak mana orang minta beras, minta ikan tu dia makan. Tapi tengok hidup dia susah ke senang? Senang. Kereta tak ada tapi senang. Kita ada kereta nampak macam susah. Ni tutup guru ni. Tuan-tuan kita nak lagu tu. Nak hidup kita berkat. Masya-Allah. Kisah hikmah. Akhir sekali sikit ni. Kita habiskan tajuk ni. Hikmah keutamaan bersedekah. Ni hadis yang panjang, cerita yang panjang, saya baca laju sikit. Wajjaha rajulun ibnahu fi tijaratin famadat ashhurun wa lam yaqa' lahu khabarun fatasaddaqa bi raghifaini wa arrakha dhalika al-yawm falamma kana ba'da sanatin raja'a ibnuhu saliman rabihan fasa'alahu abuhu hal asabaka fi safarika bala'un qala na'am غرقت السفينة بنا في وسط البحر وغرقت في جملة الناس وإذا بشابين أخذاني فطرحاني على الشاطئ وقال لي كل والدك هذا برغيفين فكيف لو تصدق بأكثر من ذلك. Katanya, terdapat seseorang yang mengirim anaknya untuk pergi berdagang, pergi berniaga, pergi kerja. Maka telah berlalu beberapa bulan namun dia tidak mendengar khabar sang anak. Lama dah anak pi, tak tahu cerita. Maka dia bersedekah dengan 2 potong roti dan memberi tanggal pada hari tersebut. Ingat bila berlaku tu. Bila tarikh tu. Lalu setelah lewat 1 tahun, lepas tahun dia sedekah roti tu. Lepas tahun dia sedekah, tak tahulah apa jadi pada anak aku ni, nak buat ke mana ni, hidup kan mati kan, duduk di mana, susah kan senang, lapar kan, kebulok kan, kenyang kan ke mana ni. Sedekahlah 2 keping roti. Buat tanggal, buat tarikh. Lalulah setahun. Maka tiba-tiba anaknya pulang dalam keadaan selamat serta membawa untung. Dahlah balik tu selamat, untung pula tu. Lalu ayahnya bertanya kepadanya, fasa'alahu abuhu hal asabaka fi safarikal bala. Apakah kamu pernah terkena musibah dalam perjalananmu? Senyap sunyi, apa pun tak ada apa ni. Hang kena musibah ke? Hang kena apa-apa ke? Maka dijawab anaknya, iya. Qala na'am gharaqatis safinatu bina fi wasatil bahri. Perahu yang aku naik tu untuk buat barang dagangan pergi kerja tu tenggelam di tengah laut. Dan aku juga tenggelam bersama dengan beberapa orang. Dia kata duduk dalam tu fi jumlatin nas. Dan tiba-tiba mereka berdua berkata kepadaku, katakanlah kepada ayahmu. Tenggelam dengan beberapa orang. Lalu tiba-tiba ada 2 pemuda yang menolongku dan melemparkanku ke tepi pantai. Dan mereka berdua berkata kepadaku, mai 2 orang pemuda ni, selamatkan dia daripada tenggelam. Wak mai pi seret di pantai, tak di pantai. Dan 2 orang pemuda ni kata apa? Katakanlah, kulli walidika, katakanlah pada ayah hang. Kata apa? Hadza biraghifaini. Ini adalah 2 potong roti. Fakai falau tasaddaqa bi aktsara min dzalika. Bagaimanakah seandainya jika dia bersedekah lebih daripada itu? Ni aku hak mai tolong hang ni adalah pesan daripada sedekah 2 keping roti. Sedekah 2 keping roti aku mai tolong betak lagi ni, selamatkan nyawa anak. Bagaimana kalau sedekah lebih daripada 2 keping roti? Mana apa tuan-tuan? Pasal itulah antara cara nak bagi anak kita jadi selamat, banyak sedekah. Banyak sedekah. Mak oi cik balik tadi mak nyaris nak andah lori mak oi. Cik mengantuk lah, tak tahu apa ni nak andah. Tapi tak tahu tiba-tiba tengah nak andah, bumper lori boleh sedap, boleh tarik steering balik.
Barangkali kerana tadi ataupun sebelum ataupun tahun lepas ataupun 3 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas kita pernah sedekah barangkali. Maka banyakkan sedekah, hari-hari sedekah, hari-hari sedekah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya rasa tajuk yang kita bincang pada hari ini cukup lah. Apa yang pengarang kita tinggal kat kita ni, tulis bagi kita ni cukup kuat, kemah dah untuk menolak kalau ada perasaan malas atau berat dalam bersedekah. Banyakkan bersedekah, rebutlah sedekah hari-hari. Asal ada peluang sedekah, jangan tolak peluang tersebut. Jangan tolak. Asal ada orang miskin bagi kita sedekah, lalu tu juga jangan menangguh lagi. Sebab kadang-kadang yang lalu tu takkan lalu lagi. Bahkan ada pula ulama sebut kadang-kadang yang lalu tu rupa orang miskin tu kadang-kadang bukan orang miskin tapi malaikat. Pasal tu rebut terus sedekah terus. Lagi-lagi kalau pergi tempat-tempat yang berkat seperti mana tanah haram, nampak orang miskin nak tu, bagilah tu juga. Jangan tu cari pemayang dululah, pemayanglah sedekah, tak jumpa lah. Tuan-tuan, masya-Allah cukup sekadar itu dulu. Wallahu subhanahu wa taala alam. Summa qala ada menghadiri majlis ta'lim. Insya-Allah ya, nanti sambung balik pada bulan hadapan di masjid-masjid surau-surau yang berjadual yang mana kita diamanahkan untuk mengisi. Akan sambung balik ada menghadiri majlis ta'lim. Wallahu subhanahu wa taala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna istawda'naka ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajati ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum wa minkum taqabbal ya karim. Ingat tak Zoom? Ingat tak Zoom? Itu. Apa nama ayat?